Aduh, tak Esok tengok. lah, esok. Ada hantar tak masak? Dah, aku tak dekat pihak. Tu Okey. dia. Tak hantar. Okey, okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Hamzah bin Hawari, Timbalan Ketua Pembangunan Plaza, Encik Muhammad Kamruddin bin Ismail, Timbalan Ketua Pembangunan Bakai. Yang diraikan tetamu kita Ustaz Muhammad Syahir bin Muhammad Nur Hisham. Yang dikasihi guru-guru dan rakan-rakan pelajar sekalian. Hadirin yang dihormati sekalian, saya kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga bersemi restu ilahi. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana dengan limpah dan iradatnya kita dapat berhimpun bersama-sama pada petang ini untuk menjayakan ceramah perdana bersempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Sesungguhnya pada bulan Ramadan yang mulia ini kita amat dituntut untuk mendalami ilmu pengetahuan. Ini kerana menuntut ilmu merupakan satu kefarduan bagi semua Muslim. Semoga usaha dalam bulan ini diberkati Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, Madrasah Ramadan yang kita jalani ini adalah bulan bagi umat Islam untuk meningkatkan amal ibadah, terutamanya solat sunat, ibadah membaca Al-Quran dan sebagainya, bagi melahirkan insan yang bertakwa seperti mana yang dituntut dalam Islam, insya-Allah. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, penceramah kita pada hari ini bernama Muhammad Syahir bin Muhammad Nur Hisham. Beliau berusia 22 tahun. Beliau berasal daripada Beruas, Perak. Beliau pernah mendapat pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Selepas menamatkan pengajian di peringkat SPM di sekolah menengah, beliau menyambung pendidikan dalam bidang agama di Pondok Tuan Guru Haji Sidik Nur yang terletak di Beruas, Perak. Kini beliau juga berkhidmat sebagai pendakwah bebas dan terlibat aktif dalam bidang speaker influencer di platform media sosial. Beliau juga mendapat anugerah Icon Anak Muda Influencer Negeri Perak pada tahun 2021. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahir bin Muhammad Nur Hisham untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam surah Al-Baqarah, lembu betina, surah yang kedua pada ayat 31 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Mafhumnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata Allah, qalu, maka malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma'alamtana, selain apa yang kau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jugalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terutamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah izinkan kita pada hari ini, pada petang ini, Allah beri kita kesihatan yang baik, boleh sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Kata Nabi, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa itu majlis ilmu? Kalau kamu nampak satu tempat yang dikatakan majlis ilmu, kamu singgah di situ. Kerana apa? Kerana itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi, iaitulah Raudatul Jannah. Apa itu Raudatul Jannah? Raudatul Jannah ini ialah majlis-majlis ilmu. Raudatul Jannah ini adalah taman-taman syurga. Taman-taman syurga, majlis ilmu. Tu, baik. Dan yang seterusnya yang saya hormati, pengetua MRSM KRIP dan seluruh staf kepimpinan, pihak guru-guru dan seluruh ahli jawatan kuasa yang menjayakan program pada hari ini. Saya pun tak adalah hebat mana, ni mari daripada peluang tak hebat mana pun, tapi ini nak kongsi-kongsi sedikit untuk kongsikan bersama sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya nak masukkan satu bab di dalam Ramadan, saya nak menceritakan bagaimana penghijrahan saya sedikit. Kerana saya bukanlah daripada orang yang mengaji agama. Maksudnya bukan daripada tahfiz. Saya daripada sekolah kebangsaan biasa, masuk sekolah menengah, ambil result, lepas ambil result terus masuk pondok. Ambil result, kawan tanya, ni nak masuk mana? Nak masuk UITM. Ni nak masuk mana? Politeknik, Ungkuk Umar. Yang ni nak masuk mana? Tahu, mak kata nak suruh masuk pondok dulu. Pondok? Kan? Pondok, biar betul tak boleh ikut lah. Mak kata sebulan, lepas tu nak masuk politeknik ke, nak masuk UITM ke, masuk P ke. Kita pun tak apa, okey. Balik-balik tanya mak biar betul nak bagi masuk saya ni dalam pondok. Tak ada sijil. Lepas tu dia kata tak apa, hang masuk dulu dalam pondok. Sebab hang tu nak masuk UiTM, hang nak masuk politeknik, hang nak masuk mana pun, mak akan pastikan hang ni ada agama dulu. Baru hang boleh masuk UiTM, baru hang boleh masuk politeknik. Sebulan je. Lepas sebulan hang nak masuk mana? Masuk P. Kita ni jarang masuk asrama. Tahu lah, bila masuk sehari yang pertama, kita rasa nak balik. Itu biasalah. Rasa macam susah nak buat ibadat. Masuk pondok, amalan dia terlampau banyak. Zikirnya 1000, macam-macam lagi. Dah masuk dalam 2 minggu, rasa relax sikit, dah rasa okey. Dah rasa sebulan, balik-balik mak tanya, hang nak masuk mana? Dia kata tak apalah mak, bagi saya bahasakan nama saya Syahir ni, saya panggil mak saya panggil Cik. Dia kata, untuk hang saya nak masuk mana? Tak apa mak, 2019 baru saya masuk politeknik Umar, insya-Allah. Sebab waktu tu memang ada result sampai panggil, mari masuk sekretariat, mari masuk ni, masuk ni. Tapi tak boleh kita biarkan. Sebab apa? Sebab kita nak pentingkan ilmu agama. Maksud nak ceritanya penghijrahan, tak kisah kita nak masuk mana tu, tapi jangan tinggalkan agama ini.
Tu berhijrahan. Masuk setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mak tanya anak masuk mana? Tak nak masuk, stay lagi 3 tahun, 4 tahun. Alhamdulillah, sedikit sebanyak guru meluluskan. Hang boleh pergi keluar mengajar di masjid dan surau, mengikut kitab-kitab Quran, kitab-kitab lama. Jadi berkat ni kita mengaji, pentingnya ilmu agama. Tu saya ni bukan daripada golongan agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik petang ini kita nak bicarakan tentang Ramadan. Apa itu Ramadan? Lama dah, berkali-kali dah kita Ramadan. Pernah kita ambil tahu mana datangnya nama Ramadan. Pernah kita ambil tahu bulan Ramadan ni asal-asalnya macam manakah kedatangannya bulan Ramadan ini. Pernah kita ambil tahu? Mungkin kita Ramadan berkali dah, tapi kita tak pernah ambil tahu. Kata ulama, kata guru kami Al-Fadhil Ustaz Syakir Nasoha, dia menyebut ketika kuliahnya Ramadan ni ada 2 versi. Ada 2 versi. Yang pertama dinamakan Ar-Ramdah. Apakah itu Ar-Ramdah? Ar-Ramdah itu adalah bulan yang panas. Bulan yang panas adalah Ar-Ramdah, iaitu panas. Panas yang bersangatan. Kalau kita perasan, bulan-bulan lain semua panas tu, tapi tak macam bulan puasa. Bulan puasa panas dia lain macam. Jadi waktu tu orang Arab tak namakan lagi bulan Ramadan. Tapi bila nak mai di bulan Ramadan, bila mai di bulan tu panas sangat. Jadi bila sebab panas yang bersangatan itulah yang menyebabkan namanya Ar-Ramdah. Ar-Ramdah ni apa? Ar-Ramdah ni maksudnya panas yang bersangatan. Jadi bila datang bulan tu dinamakan Ramadan. Apa dia? Bulan yang panas. Itulah bulan Ramadan. Itu yang pertama yang boleh kita dapat. Yang kedua, apakah dinamakan bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini adalah, kata ulama, adalah yang penting satunya, iaitulah Yarmidu Zunub. Yarmidu ni apa? Yarmidu ni maksudnya hancur ataupun menghancurkan. Zunub dosa. Jadi bulan Yarmidu Zunub iaitulah bulan yang menghancurkan dosa. Maksudnya masuk bulan Ramadan ni bulan untuk kita hancurkan dosa kita, lenyapkan dosa kita. Segala apa dosa yang ada kita nak lenyapkan bulan ni. Kita nak rasa hebat, nak rasa kosong, nak rasa ringan buat ibadat, nak rasa bersihkan segala dosa bulan ni. Bulan ni lah yang untuk menghancurkan dosa. Jadi kita ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ni jahat-jahat kita pun, teruk-teruk kita pun, nakal-nakal kita pun, tetapi masih Allah izinkan kita sampai ke bulan Ramadan. Kerana mungkin ada ahli keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita mungkin tak sampai bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana dah sampai ajal dia sebelum dia nak sampai bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni apa? Bulan Ramadan ni adalah bulan yang untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Sampai di bulan Ramadan bukan sebab apa, tapi sebab Allah pilih kita. Sebab Allah pilih. Kalau Allah tak pilih, boleh tak? Tak boleh. Semuanya yang berlaku adalah biiznillah, dengan izin Allah itu. Kalau Allah tak izin, tak ada. Itulah cerita. Jadi sahabat-sahabat kita diarahkan untuk berpuasa sampai di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ni pergi, kita kena manfaatkan dia. Dalam satu hadis Nabi, hadis ni hadis do'if, bertaraf dia do'if. Banyak kita salah sangka hadis do'if ni hadis palsu. Sebab apa? Sebab faktor Wahabiyah, golongan Wahabiyah. Banyak kita salah sangka. Hadis do'if bukan hadis palsu. Hadis palsu iaitulah hadis yang dinamakan maudhu'. Maudhu' tu palsu. Hadis do'if ni cuma riwayat dia lemah. Tapi nak cerita riwayat tu panjang. Kenapa lemah, kenapa perawi dia jadi lemah, baru datang hadis dia jadi lemah, kenapa tu panjang. Tapi kita tak nak cerita yang tu. Jadi kata ulama, hadis do'if ni boleh diamalkan, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata hadis do'if boleh diamalkan, tak ada masalah. Tu jadi ni nak ceritanya hadis do'if. Hadis do'if boleh beramal. Banyaklah amalan yang kita lakukan
Hadis doa ni di antaranya pakai sunnah Nabi ketika nak semayang 70 kali ganda. Dia ada biasa kita dengar. Pakai sorban 70 kali ganda kalau semayang. Betul? Yang tu hadis Nabi, tapi hadis yang doa. Boleh amal lah, boleh amal, cuma tak boleh nak jadikan hujah. Mufti-mufti kalau nak buat keluar hukum tak boleh guna hadis ni sebab hadis tu lemah. Tu nak kita faham ni. Jadi dalam hadis ni Nabi kata awal-awal bulan Ramadan itu ialah rahmat. Apa dia rahmat? Raha minta marutah, yakni kasih sayang. Asal perkataan rahmat ni, asal perkataan dia rahimah. Rahimah ni maksud dia kasih. Bila perkataan tu ditambah marutah, jadi rahmat maksudnya kasih sayang Allah. Kasih sayang daripada Allah. Tu maksudnya awal-awal bulan Ramadan ni ialah rahmat, kasih sayang. Dan tengah-tengah bulan Ramadan itu ialah maghfirah. Maghfirah ni ialah keampunan. Dan akhir hujung bulan Ramadan itu dipanggil diampunkan, maksudnya dibebaskan daripada api neraka. Tu yang nak kita faham. Baik, yang pertama, contohlah daripada 30 hari kita Ramadan, kita bagi 3. Seminggu 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga, kita bahagikan 3. Yang pertama, 10 yang pertama tu maknanya kasih sayang. Kasih sayang apa? Kasih sayangnya adalah rahmat. 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan semua hebat lagi. Kalau kita perasan, masuk je bulan Ramadan, 10 hari pertama semua hebat lagi. Sahur tu tak payah kata pukul 5, 2:30 pagi bangunlah. Nak ceritanya hebat. Geng seluar pendek pun puasa lagi waktu. Sebab apa? Sebab tengah kasih. Allah tengah sayang, tengah rahmat. Geng plastik hitam pun tak keluar lagi waktu tu. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya waktu tu awal, minggu pertama awal, memang semua sungguh-sungguh lah puasa. Semangat lah dia dengan puasa. Hebat, nak cerita amalan dia hebat. Nak ceritanya sebab apa? Nak ceritanya minggu pertama hebat. Sebab apa hebat? Sebab waktu tu tengah kasih. Masa tu tengah kasih lagi. Nak ceritanya begitu. Jadi itu sebab kata piramid. Kata piramid apa? Dia kata yang pertama banyak-banyak. Tu. Yang pertama banyak-banyak. Yang kedua sikit-sikit. Yang ketiga jarang-jarang. Yang keempat kadang-kadang. Apa maksudnya ni? Terawih. Terawih kita Ramadan minggu pertama banyak. Kalau kata kita semayang kat rumah tu, kalau kata terawih minggu pertama banyak. Sampai belakang, sampai dekat kolam, mujur tak semayang dalam kolam. Nak ceritanya hebat dalam waktu tu. Tok Imam pun pening. Dia kata macam mana ni je tu, penuh sangat. Kita datang dekat Tok Imam, dia kata Tok Imam jangan risau, ini minggu pertama. Kita tengok minggu kedua penuh lagi ya? Hilang. Separuh hilang. Sebab apa hilang? Gimana? Tak tahu. Tak tahu gimana. Nak cerita apa? Sebab tengah rahmat, tengah Allah sayang. Tu nak cerita tengah Allah sayang. Memang penuh hukum aja. Kalau kita tengok biasa kebiasaan adat kita, bulan pertama awal hebat semua, sah sampai tak cukup. Nak cerita sebab apa? Sebab waktu tu tengah rahmat. Separuh lagi waktu tu dah hilang. Bila habis waktu yang pertama, bulan yang 10 yang pertama tu habis. Waktu tu nak ceritanya ibadat semua hebat-hebat. Sebab apa? Sebab minggu yang pertama. Kita pergi minggu kedua, 10 hari yang kedua, kita tengok separuh hilang. Separuh hilang. Tinggal apa? Tinggal Jemaah Tok Imam, Tok Siok. Tu mana pergi? Tak ada lah. 10 yang kedua, 10 yang ketiga tinggal Tok Imam dengan Tok Siok. Jemaah semua hilang. Nak cerita ni apa? Nak cerita ni tu lah memang susah. Yang pertama tu, jika tu yang nak kita faham di sini. Jadi siapa yang buat betul lah 10 yang pertama tu ialah rahmat. Tu cerita dia. Yang kedua, minggu yang kedua, 10 hari yang kedua tu ialah keampunan. Keampunan daripada Allah. 10 yang ketiga dibebaskan daripada api neraka. Tu. Jadi mudah faham dia, kita kena kasih dulu. Maksudnya nak buat ibadat kena kasih dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak Allah kasih kat kita, kita kena kasih kepada Allah dulu.
Ni kita pun tak sayang kat Allah, Allah nak sayang kat kita. Celah mana? Maksudnya tak kena gaya. Tak kena gaya. Jadi maksudnya biarlah kita faham, biarlah ibadat kita ni sebagai ibadat, bukan ibadat sekadar adat. Tahu adat? Dia kata orang puasa, aku puasa lah. Masuk bulan puasa, aku puasa. Tak kira kalau orang tak puasa, tak kira kalau aku tak puasa mah orang kata apa tau. Kan? Macam kita lah contoh. Pergi masjid, dia tak pergi masjid, orang kata apa lah. Dia sibuk, orang kata apa. Maksud dia buat ibadat tu bukan nak kasih kepada Allah. Dia buat ibadat tu sebab orang kata apa. Jadi ibadat tu tak jadi adat. Dia tak jadi ibadat. Ibadat itu menjadi adat saja. Adat biasa orang buat. Orang buat, aku pun buat. Dia aku tak buat, orang kata apa. Tu. Jadi tak kita faham dia di situ. Mudah faham dia di situ. Supaya bila kita ni buat ibadat, pastikan kita nak mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang daripada Allah. Jangan kita buat ibadat hanya sekadar adat. Saya buat contoh je lah. Contoh bila contoh dia ni dah tak boleh nak buat apa. Bila dah sakit baru nak mari-mari. Sebab apa? Sebab dah sakit. Sihat dulu, sihat main golf. Sihat main golf. Ni ada klien nak jumpa. Supaya kita faham bahawa puasa kita ni bukan hanya sekadar puasa. Ni tanya bila ni nak sakit, ada mesyuarat. Bila nak main masjid? Main masjid nanti usia nanti main lah. Kan? Usia nanti main. Maksudnya kata guru kami, bila dunia tak perlukan kita, baru kita cari akhirat. Betul ya? Berapa banyak orang hari ini yang membesarkan dunia. Puasa ni tak apa. Usia nanti boleh. Sekarang muda dia enjoy lagi ya. Kan? Mati, siapa tahu dia mati. Nak ceritanya bila dunia dah tak perlukan dia, baru boleh cari akhirat. Sebab apa? Sebab kita membesarkan dunia. Saya buat contoh lah. Saya buat contoh. Anak sakit. Kita sakit contoh. Nak ceritanya ni orang ni dia besarkan dunia. Dia cari habis. Doktor. Tak cukup negeri Perak ni dia cari anak saya ni sakit ni. Tak cukup negeri Perak dia pergi pula Kedah. Cari sampai 14 buah negeri dia cari doktor. Tak menjadi juga anak dia. Lah kali dia cari siapa? Lah kali dia cari Tok Imam masjid Tok Imam minta tolong sikit. Maksudnya apa? Maksudnya dia dahulukan dunia. Agama ni lah kali ya. Lah kali boleh ya. Tu sebab nak bagi faham. Sebab ibadat kita ni bukan sekadar adat. Ibadat kita ni sekadar ibadat yang kita nak buat untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meletakkan keutamaan kita dunia dulu di depan, belakang dulu baru akhirat. Kata guru kami, kalau kita membesarkan dunia daripada akhirat, dunia dulu, belakang akhirat ni lah dah. Pintu syurga mana nak buka untuk kita kalau kita lebih kurang dengan akhirat. Kan orang hari ni banyak dia kata tak apa lah. Ni program ni orang muda biasa lah, enjoy dulu. Tu banyak orang ni. Tapi untuk kita faham bahawa ibadat bukan sekadar adat sahaja, tapi nak meraih kasih sayangnya Allah. Bila tanya ibadat, nak berpuasa, kita sendiri tak faham apa sebab kita puasa. Tu dah dapat lapar dan dahaga. Nabi kata berapa ramai orang hari ini yang mendapat lapar dan dahaga. Dua dia, lapar, dahaga. Pahala tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak menjaga lisan dia, tak menjaga mata dia tak menjaga tangan dia, kaki dia. Dah kali dia hanya dapat lapar dan dahaga, dapat itu lah. Tapi nak dapat kasih sayang Allah ada? Tak ada. Tu kan yang kita kena faham di situ. Jadi dia ada beza kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Beza. Orang Islam, orang bukan Islam ada puasa ada. Ada orang puasa dia nak diet. Puasa nak diet, dia tak payah puasa. Tujuan niat dia puasa tu sebab aku nak diet. Sebab aku nak diet. Banyak orang muda ni buat status aku nak diet. Dia doa mari bulan puasa. Itulah beza iman dan juga kufur kepada Allah. Jadi dia beza kita dengan orang bukan Islam. Tu puasa. Dan bila sampainya bulan Ramadan ini,
Bila mai di bulan Ramadan ni, orang yang tak seronok dengan bulan Ramadan ini adalah orang yang dalam hatinya ada problem dekat masalah hati. Hati dia tu ada masalah. Oh, mari dia bulan Ramadan, dia gelisah. Dia gelisah. Orang nak kira 10 hari lagi nak Ramadan, 4 hari lagi nak Ramadan. Orang nak kira ni, dia buka handphone, dia tengok dia gelisah. Tu tandanya ada masalah. Ada hati dia tu. Hati dia tu ada masalah. Tu kalau kita rasa tak seronok dengan Ramadan ni mari, tu tanda hati kita ada problem. Tu. Dan kita tak payah tengok orang lain. Ulama sebut, mu jangan tengok orang lain. Suka ataupun tidak suka, kamu tengok diri kamu sendiri. Adakah kamu suka bila Ramadan ni sampai? Adakah kamu suka bila orang duk kira, orang duk buat persiapan untuk menyambut bulan yang mulia ni? Kan? Jadi suka ataupun tak suka itu bergantung kepada diri kita. Patutnya nak dekat Ramadan kita lagi suka. Orang iman dia elok, dia lagi suka. Dan suka dia tu, seronok dia tu tidak boleh dibuat-buat. Seronok dia tu tak boleh nak buat-buat. Seronok dia tu hasil daripada iman dia yang cantik. Iman dia yang bersih, suka dia. Kalau iman dia kotor, hati kotor, maksiat banyak, maka dia rasa runcing bila datang Ramadan. Dia hati-hati kepada kita semua, termasuk diri saya yang bercakap. Cuma lah, yang paling saya takut sekali adalah Yang paling saya takut ialah dalam satu hadis Nabi waktu tu Nabi tengah naik mimbar. Mimbar pertama, mimbar kedua, mimbar ketiga. Hadisnya hadis sahih. Nabi tengah naik mimbar, Nabi aminkan. Amin 3 kali Nabi amin. Lepas habis turun daripada khutbah, daripada mimbar tu Nabi turun, para sahabat dia tanya. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan tadi?" Kata Nabi, "Kejap tadi waktu aku naik mimbar, malaikat Jibril datang mungkin." Maksudnya, ada ketika sahabat nampak malaikat Jibril. Ada ketika sahabat tak nampak malaikat Jibril. Sahabat tak nampak. Tu. Maksudnya, aku naik mimbar dan malaikat Jibril datang. Dia kata, "Ya Muhammad, aku nak doa ni, kamu aminkan doa ni." Malaikat Jibril ni siapa? Malaikat Jibril ni adalah presiden segala malaikat. Presiden siapa? Presiden malaikat siapa? Malaikat Jibril lah. Dan Nabi Muhammad presiden segala makhluk. Segala makhluk ni Nabi Muhammad nombor 1. Presiden segala malaikat Jibril alaihi salam. Tu presiden. Nak ceritanya malaikat Jibril ni dia paling mulia sekali. Bukan dia paling besar, tapi dia paling mulia sekali. Kata ulama, bilangan malaikat Jibril, malaikat ni 90% makhluk yang Allah cipta ni banyak tu malaikat. Nak cerita hebat, banyak ni. Tu maksudnya gitulah. Jadi dalam satu hadis Nabi tengah naik mimbar, malaikat Jibril pun minta doa. Dia kata, "Ya Muhammad, aku nak doa ni, kamu aminkan." Kata malaikat Jibril. Kalau ikut kita lah, malaikat Jibril doa seorang pun makbul dah. Kalau Nabi Muhammad doa seorang pun makbul dah doa. Tak payah nak beria-ria pergi jumpa Muhammad untuk suruh doakan, tak payah. Maksudnya nak ceritanya hebat lah dua-dua ni. Tapi kenapa dia nak menguatkan lagi nak mentakitkan lagi kuat bahawa itulah yang dia malaikat Jibril ni minta doa dan Nabi aminkan. Waktu apa dia doa ni? Jibril ni pun berdoa. Dia kata Nabi, sesiapa yang di antara kamu bila masuk bulan Ramadan, bila mai di bulan Ramadan ni, dosa dia tidak diampunkan oleh Allah, pahala dia tidak ditambah sedikit. Ni hadis ni yang malaikat Jibril duk doa ni. Sesiapa yang dosa dia
tidak diampunkan, tidak dikurangkan oleh Allah. Bahkan pahala dia tidak tambah sedikit pun. Maka celakalah orang itu, kata Nabi. Maka celakalah orang itu, kata Nabi, pada malaikat Jibril ketika itu. Kita masuk bulan Ramadan, dosa dia tak diampunkan, pahala dia tidak bertambah. Jadi kata Nabi, celakalah orang itu. Umat kamu tu celakalah. Tu maksudnya doa ni bahaya tau. Bahaya lah. Bahaya sungguh. Doa ni amat-amat bahaya. Tapi apa? Tapi pada orang yang bila masuk bulan Ramadan, bila Allah izin dia, Allah bagi peluang dekat dia 2 kali, Allah bagi peluang kat dia 10 kali, 12 kali. Bila main Ramadan, dosa dia sama, tak diampunkan, tidak ditambahkan walaupun sedikit pahala. Tak ada, tak ditambahkan sedikit pun. Yang ni yang kita takut, naya kita. Jadi doa ini amat bahaya kepada orang yang Allah izin bagi peluang, tapi dia tak manfaatkan peluang tu untuk mendapatkan kasih sayang Allah pada bulan Ramadan ini. Tu peluang yang Allah bagi. Jadi siapa yang tak ambil, celakalah dia. Tu kata Nabi. Inilah yang paling kita takut sekali. Agak-agaklah Nabi doakan, maksudnya Nabi aminkan doa itu. Agak-agak kita lah doa itu dimakbulkan oleh Allah ataupun tidak. Jawapannya makbul lah. Sebab apa? Sebab yang minta, yang tukang doa tu malaikat Jibril, presiden segala malaikat. Yang tolong aminkan itu presiden segala makhluk. InsyaAllah makbul doa itu. Kata ulama, memang makbul semua. Sebab apa? Sebab memang hebat. Jadi kita faham itu. Siapa yang langgar, maksudnya panduan ini, celaka ni dia tak payah tunggu akhirat. Masuk bulan Ramadan dia dah dapatlah celaka yang Allah bagi pada dia. Tak payah tunggu akhirat. Dia punya azab dah ada pada dunia ini. Tu hati-hati kita. Saya ada kongsi satu kisah. Saya ni biasalah ambil video-video, buat video, dalam masa yang sama menjadi influencer. Adalah satu sahabat dia kongsi, satu Insta famous, TikToker famous, tak silap saya. Dia kata apa? Dia kata saya ni bila masuk bulan Ramadan memang saya tak puasa pun. Bila masuk bulan Ramadan memang saya tak puasa. Muka dia tu relax kan? Muka dia relax. Maksudnya macam tak ada apa-apa. Saya masuk bulan Ramadan memang saya tak puasa, tapi saya ada sebab. Ni, laki ni, perempuan boleh tahan kira laki. Saya memang tak puasa, tapi saya tak puasa, saya ada sebab. Sebab apa? Sebab saya tak solat. Bila saya tak solat, buat apa? Puasa. Hati-hati. Bila kita bercakap, hati-hati. Cakap ni dia boleh jadi membakar diri kita balik. Kata ulama di dalam satu hadis Nabi sahih, Nabi kata siapa yang membuka aib dia, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa dia. Kalau kita ni buka aib sendiri, buruk sendiri, hodoh sendiri kita buka, Allah tidak akan mengampunkan. Maksud tidak akan mengampuni maksudnya bukan apa? Maksudnya Allah susah nak ampun sebab dia dah buka aib dia sendiri. Kata guru kami, Ustaz Azli, dia kata, kenapa Allah susah nak mengampunkan? Beratur kita ni syurga dengan neraka. Kita tak buka air, kita rasa pelik. Allah izinkan kita masuk syurga. Dalam hati kita akan rasa apa? Dalam hati kita, aku ni bukan ada baik sangat, nakir juga lah. Tapi sebab Allah tutup air. Jadi boleh tak Allah nak selamatkan dia masuk dalam syurga? Boleh kan? Sebab Allah ni mana tahu air dia. Jadi dia pun nanti akan jadi pelik. Aku dapat masuk syurga, aku dulu teruk lah. Maksudnya teruk lah, jahat. Tapi dapat masuk syurga, maksud nak ceritanya sebab dia tak buka aib di dunia ni. Dan orang yang buka aib tu pula macam mana? Agak contoh lah, saya buat ibarat contoh. Kalau orang yang buka aib diri dia sendiri ni, Allah masukkan dia dalam syurga. Ramai ada orang bertikai. Ramai. Allah, dia dulu tak payah kata aku, orang lain semua tahu aib dia. Semua tahu, tak payah nak cerita aib dia satu-satu.
Boleh senaraikan satu-satu. Takkan engkau bagi masuk dalam syurga kata engkau yang maha adil. Jadi mudah faham ni yang kita nampak macam tu. Sebab tu jangan buka aib kita sendiri. Allah dah tutup elok aib kita dengan pergi buka. Tu. Jadi bila bangun pagi duk cerita, saya tak puasa lagi. Sebab apa saya tak puasa? Sebab saya tak semayang. Jangan begitu. Sebab nak famous, kita jatuhkan diri kita ke lembah maksiat. Kita bukan nak hentam dia kan? Sebab dia pun umat Nabi Muhammad, dia pun perlukan bimbingan. Tetapi kita kesian bila tengok ni. Tak puasa, buat pula, tunjuk pula dekat video, tak puasa. Kita kesian dekat dia. Jadi tu gitu. Zaman moden tu begitu. Maksudnya pastikan tahun ini kita puasa. Pastikan tahun ini. Sebab apa? Sebab saya bukan tahu siapa yang puasa, siapa yang tak puasa. Saya mana tahu. Kita diri sendiri kita lah tahu dengan Allah. Siapa yang puasa, siapa yang tak puasa, saya mana tahu. Kita sendiri yang tahu. Jadi kita sendiri yang boleh nilai. Pastikan kita berpuasa. Usahalah untuk kita maksudnya menunaikan rukun Islam yang kedua, iaitulah puasa. Dan usaha jugalah diri kita ni untuk bangun sahur. Kerana kata Nabi, sahur itu, dalam sahur itu ada berkat, ada keberkatan dalam sahur itu. Sebab masa Allah dah tarik sikit. Tengok orang ni sehari, seminggu. Sehari macam rasa sekejap, tak sampai sejam sehari. Seminggu macam sehari. Sebulan macam seminggu. Tengok hari Jumaat, rasa baru kejap no kita sembahyang Jumaat minggu lepas. Tahu-tahu dah sembahyang Jumaat lagi. Maksudnya Allah dah tarik sikit nikmat yang Allah tarik kepada kita. Jadi kalau kita tak bermanfaatkan masa yang ada ni, maka rugilah kita. Maka jadilah kita orang yang rugi, balik kampung akhirat jadi rugi. Tu. Jadi sahur kena bangun. Tak apalah, sekejap pun minum air tak apalah. Sebab apa? Sebab hari ni ibu ayah hari ni lah, Ibu ayah hari ni dia tak kejut anak dia sahur. Lah kali dia kali tak sahur, satu family tak puasa hari ni. Kalau buka dalam media tu benar kan? Sebab apa? Sebab akhir zaman. Dia tak kejut anak dia bersahur ataupun dia puasa, tapi anak dia biarkan tak puasa. Dia kata apa? Sporting lah Ustaz. Saya nak mudahkan anak saya. Tu istilah sporting. Nak kena guna istilah sporting ni, biarkan dia cari. Kalau langgar agama tak guna. Sporting lah. Tapi lah kali buka puasa sekali tapi tak puasa. Tu kan orang hari ni. Kalau dulu orang tak puasa, saya sekolah menengah dulu saya tahu. Kalau dulu waktu kami tak puasa, contohlah kawan-kawan saya banyak geng orang tak puasa apa. Tapi kita ni duduk tahan dulu. Kita duduk mana? Kita akan duduk rumah pak. Tahu rumah pak? Sekolah menengah biasa ada rumah pak. Tempat tu dah lepas duduk merokok, duduk makan, tak puasa. So nak ceritanya, mereka ni tak puasa tapi jauh-jauh, duduk ujung kali sekolah. Rumah pak ni memang ujung kali. Tempat pengawal susah nak cek. Susah nak cek. Memang maksudnya dulu kita buat maksiat, kita tidak puasa, kita duduk ujung. Tidak di halayak ramai. Tapi hari ini baru masuk media sosial, satu kedai tak puasa makan sekali. Makan sekali. Nak cerita yang mana ni yang berlaku di akhir zaman. Kalau kita tak pupuk lah soal ini memang rosak kita. Tu ni nak cerita ni. Kalau dulu macam kami dulu waktu kecil-kecil dulu, biasalah mak ayah cuba inti kalau tak puasa, ikat dekat batang pokok. Hang tak puasa, mak ni ikat kat pokok mengkudu. Pokok mengkudu tu ikat sampai maghrib. Nak ceritanya waktu dulu mak ayah dulu, ibu ayah dulu kalau tak puasa dia memang tegah betul. Tapi sekarang dah tak ada. Sebab apa? Sebab ilmu itu makin kurang, agama itu makin kurang diamalkan kurang. Sedikit demi sedikit kita tinggalkan Islam ini. Kita tinggalkan agama Islam ini sedikit demi sedikit. Tu nak ceritanya. Takut kita di akhir zaman, lagi-lagi tu Ramadan.
Nak ceritanya begitulah. Yang paling utamanya ialah bersahur dalam bulan Ramadan. Itulah nombor satu. Yang pertamanya. Itulah puncanya bila kita didik anak kita, bila kita didik diri kita ni bersahur, kita akan dapat kasih sayang daripada Allah melalui sahur itu sahaja. Sahur itu saja boleh dapat kasih sayang Allah. Sebab tu penting sahur. Ada orang buat lebih kurang je dengan sahur. Buat lebih kurang. Sebab apa? Sebab dia tak tahu fadilat. Dia tak tahu. Saya ada satu kisah. Kita selalu buat lebih kurang dengan ibadat puasa, sembahyang biasa. Ada satu kisah, nama dia Wali, nama dia Bahlul. Bahlul ni kalau bahasa kita bongong lah. Tapi Bahlul ni bukan bongong. Bahlul ni seorang wali Allah. Seorang wali Allah. Ada satu orang pasangan suami isteri datang dekat dia. Dia kata, Bahlul, biasa dia ni selalu buat benda-benda pelik. Dia buat satu istana kecil. Dia buat benda pelik. Dia buat istana tinggi tu. Suami isteri tanya, Bahlul, nak buat apa? Dia kata, aku tengah buat istana mahligai syurga. Kata Bahlul. Lepas tu isteri dia tu melawak lah dengan dia. Bahlul berapa? Satu. Harga dia RM1, 1 dirham. Lepas tu isteri dia melawak. Aku nak beli boleh? Dia kata, boleh, tak ada masalah. Lepas tu suami dia kata, ni bodoh lah. Ni sama macam Bahlul. Ada nak beli mahligai syurga dengan harga RM1. Lepas tu dia pun balik lah. Dua orang. Isteri dia tu melawak dengan dia. Balik dua orang ni tidur malam dua orang. Malam tu suami dia bermimpi. Suami dia nampak mahligai syurga cantik, tinggi. Suami dia nak masuk tak boleh. Ada orang pengawal jaga. Dia kata apa? Dia kata, kamu tak boleh masuk dalam mahligai syurga ni. Sebab apa dah dia tak masuk? Sebab mahligai syurga ni bukan kamu yang punya. Habis siapa yang punya? Tu nama dia atas kali. Ni nama isteri saya. Ya, isteri kamu yang punya, tapi bukan kamu punya. Macam mana dia dapat mahligai syurga ni? Dia beli kat Bahlul petang tadi. Tu. Dia terkejut. Betul rupanya. Besok hari ni dia bergegas cari Bahlul. Kata Bahlul, jumpa pun. Dia kata, kenapa cari ni? Aku nak tanya istana yang semalam yang kau jual tu ada lagi? Ada. RM1 kan? RM1 dirham kan? Bukan RM1 dirham. Habis tu berapa? RM1 juta. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya bila kita dah tahu nikmat tu mahal. Kita nampak puasa kita lekeh lah. Kita nampak semayang jemaah biasa lah. Sebab apa? Sebab tak nampak ganjaran dia lagi. Tapi kalau dah nampak ganjaran dia lagi, memang bokok-bokok orang pergi semayang jemaah. Tu nak cerita. Sebab tak nampak lagi, memang buat lebih kurang. Tengok macam peristiwa yang tadi saya cerita. Sebab dia dah nampak mahligai tu punya besar. Bila dia datang balik, tanya mahal. Bila dia datang balik, tanya tak pernah macam dulu. Sebab apa? Sebab dia dah tahu. Sebab kamu dah tahu nilai tu, sebab jadi mahal. Semalam kamu tak tahu nilai dia berapa. Sebab tu jadi murah. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu nilai lagi. Tu nak ceritanya kisah si Bahlul ni. Seorang wali Allah. Puasa punca kan? Puncanya begitu. Sebab dia duduk ingat itu. Duduk ingat. Dia nak dapat kasih sayang daripada Allah. Jadi kita keluar Ramadan ini, biarlah dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan pahala kita meninggi-tinggi, menimbun-nimbun tinggi. Bukan main. Maksudnya banyaklah. Sebab apa? Sebab tiada lagi Ramadan dalam syurga. Tiada lagi semayang dalam syurga. Tiada lagi bayar zakat dalam syurga. Kata ulama di dalam kitab yang tebal, kitab tauhid. Kitab tauhid ni kalau kita biasa basic, dia boleh dipaham. Habis masuk kitab tebal dia pening. Di antaranya contohlah, penduduk orang yang nak masuk syurga, dia sujud kepada Allah. Allah kata jangan kau sujud. Dalam syurga tak ada lagi sujud. Dalam syurga tak ada lagi sujud. Dalam syurga tak ada lagi puasa. Jadi nikmat itu semua hari ini. Nikmat itu semua di dunia. Tu yang nak kita faham.
Supaya kita rasalah nikmat puasa yang Allah bagi pada kita ni, kita je tahu berapa kali yang kita dapat puasa. Dan kita takut dalam banyak kali puasa itulah Allah tidak ampunkan dosa kita walaupun sedikit, walaupun sekali Allah tak ampun. Nah tu yang kita dapat. Buka buku rekod, tanya malaikat buka buku rekod, buka dua perkataan dia keluar, lapor dah tu, dua tu. Kita gaul bala, aku puasa teruk, sahur aku semua teruk. Tengok catlah hari ni aku pahala tak ada. Sebab dia tak menjaga mata dia tak menjaga lisan dia, duk kutuk orang, duk buka aib orang. Sebab dia tak jaga lisan, habis semua jadi haba'an mansur, jadi debu yang berterbangan. Dia hati-hati. Jadi nikmat puasa yang Allah bagi pada kita je yang tahu. Contohlah ni, saya buat contoh. Hai Ustaz, takkan Allah tak terima satu pun? Takkan Allah tak terima satu pun? Saya puasa ada dalam 5 tahun 5 kali contoh. Takkan Allah tak terima satu pun? Tu cakap kita. Sebab apa? Sebab para sahabat pun berdoa kepada Allah supaya puasanya diterima. Ada satu kisah di dalam kitab Jauharul Mawdu wa Munabbihatul Qulub, hasil karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Klantani. Disebut dalam kitab tu seorang tok wali besar mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Tok wali, satu kisah ni, tok wali ni dia diuji. Ada seorang syaitan datang ke pondok dia, beribadat selama sebulan, tak makan, tak minum, tak mandi. Seminggu tok wali tengok boleh tahan. Tengok sebulan ni duk ibadat, lepas salam semayang, lepas salam semayang. Tok wali pelik. Dia kata macam mana kamu boleh ibadat je? Tu syaitan dia boleh menyerupai siapa pun, kecuali Nabi Muhammad dia tak boleh menyerupai. Ulama pun dia boleh menyerupai. Dia menyerupai seorang ulama. Dia kata dulu aku ni seorang pendosa, berzina, minum arak, bunuh orang. Lepas tu macam mana boleh dapat macam ni? Lepas aku insaf, aku dapat lagi ni. Itu kata Tok Wali tu, dia ni mudir bodoh biasa, orang hebat, Tok Guru. Nak cerita hebat Tok Wali ni, anak murid dia saja boleh terbang. Anak murid dia saja boleh terbang. Kalau Tok Guru macam mana? Kalau guru macam mana? Macam roket lagi. Macam nak ceritanya lagi, nak ceritanya hebat. Karamah yang Allah bagi, kelebihan yang Allah bagi dahsyat. Tapi disebabkan dia memilih amalan. Dia tanya kenapa kamu boleh ni? Sebab aku bunuh orang apa semua, aku menjadilah macam ni. Dia kata boleh tak saya nak jadi macam tu? Dia kata boleh. Syaratnya apa? Syaratnya kena bunuh orang. Takkan. Aku tu wali kat sini, ulama kat sini, tu guru. Takkan. Tak tahu hukum hakam. Dia orang kata apa? Dia kata yang ringan sikit, ringan sikit berzina dengan seorang wanita. Dia kata, itu lagi berat. Yang tu lagi berat. Yang tak dikena-mengena dengan orang ada tak? Dia kata ada. Minum arak. Lah kali orang minum arak tak dikena-mengena dengan orang. Ni aku dengan Allah saya yang tahu. Tok Wali ni. Lepas tu Tok Wali besar ni pun minum arak. Lepas dia minum arak, dia mabuk, dia tak sedar diri, dia berzina dengan seorang wanita. Bila dia sedar diri dan dia tengah berzina dengan seorang wanita, dia tak nak orang lain tahu, dia bunuh pula wanita tu. 3 kesalahan dia buat. 3 kesalahan dia buat. Jadi kata ulama dalam kitab tu, syaitan panggil dia, dia mati, dia tak ada mengucap, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Itu Tok Wali. Kita Tok Wali lagi. Tok Wali lagi senang. Dan kalau Tok Wali orang yang ilmu banyak, amalan, zikir dengan tak henti pun kena, agak-agak kita je. Lagi kena. Dan ceritanya tak ada istilah zon selamat. Tak ada istilah zon selamat. Selagi kedua kaki kita ni tidak masuk ke dalam surga, tak ada istilah zon selamat. Jadi besar pahala puasa ni. Jadi sebab apa pahala berpuasa ni besar? Sebab muka Allah pun besar. Bila satu benda tu besar, mesti dia punya muka tu pun besar juga sama. Sama, tak ada beza. Mesti besar juga. Sebab tu puasa ni nak kena jaga. Makan pun kena jaga. Makan pun nak kena jaga.
Bersahur pun nak kena jaga, pahala semua nak kena jaga, supaya kita mendapat puasa yang penuh dan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan amalan kita dengan lazimkan berzikir. Kalau kalian nak zikir, selawat. Ada orang tanya, selawat dengan zikir mana lebih elok? Kata ulama, selawat. Bukan kata zikir tak payah pun, kena juga. Tapi selawat ni dia punya hebat. Dia punya kelebihan dia, siapa amal tahu. Siapa amal tahu. Tu tak payah saya nak cerita. Jadi puasa ni kita kena dalam bulan Ramadan ni, kena jaga mulut, jaga mata, lazimkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kasih sayang Allah ini mendapat kita ni tempat ke dalam syurga. Sebab nak kita faham, kita masuk syurga nanti insya-Allah bukan sebab amalan kita yang hebat. Kita masuk syurga bukan sebab puasa kita ni, puasa sunat tiap-tiap hari puasa. Bukan sebab solat sunat kita ni sampai pecah dahi-dahi. Nak cerita hebat lah. Bukan sebab tu. Tapi seseorang itu dikatakan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, kitab tasawuf, seseorang itu Allah akan masukkan ke dalam syurganya Allah atas kasihnya Allah pada dia. Maksudnya, kalau amal banyak tapi Allah tak sayang, agak tak dapat dah. Tak dapat. Dia kata, betul ya, sekali Allah, syurga Allah punya. Ikut Allah, Allah nak masuk. Itu dia kata, ada pula satu orang tu lah, jemaah. Dia ceramah di masjid pula-pula kan. Dia tanya, Ustaz, kalau macam tu, saya tak payah pergi semayang. Sebab apa? Sebab masuk syurga bukan sebab amalan. Masuk syurga sebab nak Allah sayang. Dan kalau kita tak semayang, nak Allah sayang. Jadi semayang tu kena, semayang tu kena. Puasa tu kena, puasa tu kena. Puasa, semayang, bayar zakat apa semua, itulah yang mendapat kasih sayang daripada Allah. Supaya kita faham ibadat yang kita buat puasa pada hari ini, tahun ini, untuk mendapat kasihnya Allah pada kita. Sebab supaya kita faham, supaya kita ada ilmu. Dalam zaman ni kena ada ilmu dah. Tauhid kena ada ilmu, fiqh kena ada ilmu, tasawuf kena ada ilmu. Tak ada tiga ni, tauhid contoh. Saya pernah satu kuliah, ada orang tanya ilmu tauhid, boleh tak Allah nak angkat benda, Allah cipta satu benda yang dia pun tak nak angkat? Boleh tak? Contoh ni, saya tanya, boleh tak Allah nak mematikan dia? Boleh tak? Satu orang jemaah angkat tangan. Dia kata, boleh tak? Kalau boleh Allah mati. Tak boleh. Tak boleh Allah nama. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada ilmu tauhid, tak boleh jawab. Contoh ni, ni nak bagi korang berfikir. Sahabat-sahabat semua berfikir. Boleh tak? Boleh tak Allah dia nak cipta anak? Boleh tak? Kalau boleh Allah ada anak. Tak boleh. Tak boleh Allah jahil, ternafi sifat ilmu. Kalau kita mengaji dalam sifat 20 tu. Yang memang akidah, kata ulama, kalau rosak dalam bab fiqh, dalam bab semayang, tasawuf dalam bab hati. Tapi kalau rosak tasawuf, rosak bab fiqh, boleh tahan kira. Maksudnya selesai azab, masuk neraka, ada harapan lagi nak masuk syurga. Tetapi bila mana rosak dalam bahagian akidah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Itu akhir zaman. Jadi akhir kata dari saya sebagai penceramah pada hari ini, saya dan kita semua perlulah beramal dan mencarilah ilmu agama walaupun setakat mana yang kita mampu. Bukan semua jadi ulama. Ustaz susah jadi ulama, memang jadi ulama tak nak. Bukan semua jadi ulama, tapi sekadar lepas ilmu fardu ain untuk kita ambil masa yang Allah kurniakan ini untuk mengaji. Bukan semua masuk pondok ada orang. Habis itu semua masuk pondok, siapa nak mengaji? Bukan itu. Kita nak masuk sana pun, kita nak pergi mana pun, nak masuk RSM, nak masuk Politeknik, nak masuk UiTM, kita masuk pergi. Tapi agama jangan tinggal
Hari ini orang tinggalkan agama tu sebab dia dipeguam lawan agama dia sendiri. Ada? Jadi peguam lawan agama sendiri. Sebab apa? Sebab hidup dia tak ada agama, tak mengaji agama, tak faham agama. Sebab apa kena ada agama? Orang hari ini sekadar apa? Dia kata masuk pondok ni sebab jadi ustaz. Kita masuk pondok mengaji agama bukan sebab nak jadi ustaz. Kita mengaji pondok, mengaji agama tak kisah dalam mana tempat kita pergi mengaji agama, sebab kita nak faham agama. Bukan sebab nak jadi ustaz, bukan sebab nak jadi ulama. Itu bonus sahaja kalau Allah nak bagi. Kalau Allah nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, tak apa. Bonus sahaja. Tapi nak kita faham, kita mengaji agama sebab faham agama, supaya hidup kita di masa akan datang tak lawan agama kita lagi. Tu. Jadi cukuplah sekadar tu pada petang ini yang dapat saya kongsikan kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dan guru-guru yang ada. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara ketika menyampaikan kuliah pada petang ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dari sudut hakikatnya, baik buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majlis kita pada petang ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa husna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami Allah, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Mudahkanlah kami nak belajar ilmu agama, mudahkanlah kami nak faham ilmu agama, mudahkanlah kami nak ingat ilmu agama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya. Saya memang macam ni dia bukan garang, dia tekan sikit. Tapi tak garang mana pun. Sebab apa? Sebab guru ngaji memang garang, jadi kita pun macam ni. Cara guru kita macam ni. Tapi kalau saya faham macam biasa tak ada apa. Sebab ada orang cakap garang, itu garang mana? Bagi lembut sikit, tak lembut pun dia. Tapi tak kita lembut sangat, tidak urut. Ya. Baik, cukuplah saya kata. Wallahu a'lam. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syahir bin Muhammad Nur Hisham di atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Majlis diteruskan dengan penyampaian cedera hati. Untuk itu, majlis menjemput yang dihormati Encik Rahizat bin Hashim, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik Mata Medan Sains Maragerik, dan diiringi dengan Encik Hamzah bin Hawari selaku Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar untuk menyampaikan cedera hati kepada Ustaz Muhammad Syahir bin Muhammad Nur Hisham. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Encik Rahizat bin Hashim dan Encik Hamzah bin Hawari atas penyempurnaan penyampaian cedera mata sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, selesai sudah program ceramah perdana kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam ceramah ini. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak darah. Baliklah Tuhan membawa ibu, inilah bangsa bangunkan negara. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta.
Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa dalam jurubicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu adalah kelemahan saya. Sebelum berakhirnya program ceramah perdana kita pada petang ini, marilah sama-sama kita menutup majlis dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Falaq. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya ni. Sahaja boleh teruskan. Oh, dia punya. Jelas.